Baik, waktu sekarang sudah 4.20 minit petang. Kita kembali dalam program untuk hari ini, Khamis, edisi 28 Februari 2013. Kita bersama dengan tetamu untuk program Bicara Negara. Bersama dengan Ketua Jabatan Hal Ehwal Korporat Universiti Al-Madinah Antarabangsa, Ustaz Ahmad Fauzan. Selamat datang ke studio, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hari ini Ustaz, kita akan membicarakan tentang pluralisme, liberalisme dan juga LGBT. Dan kita sudah tahu pelbagai aliran pemikiran dan juga falsafah yang bercanggah dengan akidah Islam yang ketika ini menjadi ancaman besar kepada umat Islam, bukan hanya di Malaysia tetapi juga seluruh dunia. Dan ini tidak termasuk pelbagai usaha-usaha atau gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk melirukan pemikiran dan juga pegangan umat Islam, seterusnya mengganggu kesucian agama Islam dan negara itu sendiri. Baik Ustaz, apakah sebenarnya yang boleh kita fahamkan dan juga pengertian tentang liberalisme dan juga pluralisme ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Radio Bernama atas jemputan bagi pihak ilmu sendiri. Dan seperti mana yang kita maklum, topik hari ini topik yang saya rasa melibatkan isu semasa yang saya rasa kita perlu ke depan dalam menangani isu-isu yang boleh membawa kepada kehancuran negara, apatah lagi dalam usaha kita untuk mendidik generasi-generasi anak muda sekarang, zaman yang penuh fitnah. Saya rasa isu ini harus kita takani dengan baik dalam usaha kita untuk menyampaikan kepada orang ramai tentang hal-hal ini. Okey, bila kita melihat dari segi definisi ini, kita dapat lihat adalah pluralisme ini lebih kepada satu kepercayaan yang mengatakan bahawa menyeru kepada manusia bahawa agama ini adalah satu berkongsi agama satu benda yang sama level. Kita dapat lihat bahawa mereka sentiasa menyeru kepada masyarakat umum yang mengatakan bahawa agama ini adalah agama baik agama Islam ataupun agama-agama yang lain duduk dalam satu sebaris yang sama level. Walhal ini sebagai umat Islam, kita sendiri tidak boleh ada i'tikad menyamakan agama Islam sama dengan agama lain. Ini jelas. Sebagai seorang yang mengaku Muslim, kita harus beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran. Bagaimana Allah menyebut bahawa sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Agama Islam yang mana diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat lihat bahawa dalam konteks mereka-mereka di belakang usaha pluralisme ini, mereka sentiasa menyatakan bahawa agama ini sama, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Tuhan, dan hasilnya sama. Walhal kita sebagai orang Islam, kita ada prinsip yang mana kita perlu membezakan bahawa agama Islam ini adalah agama yang terbaik. Dan berbalik kepada liberalisme pula, di sana ada kebebasan agama yang orang kata kebebasan berfikir secara kita bagi kebebasan secara mutlak. Berfikir, menyampaikan idea, menyampaikan ideologi, menyampaikan bentuk kebebasan secara tanpa batasan. Malah jauh sekali untuk mengikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan liberalisme ini cukup bahaya dan ia sudah mula terpengaruh di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Saya dapat lihat bahawa liberalisme ini dalam selain daripada menyeru manusia kepada mengikut, tak, liberalisme ni lebih kepada pemikiran idea yang lebih mendahulukan akal semata-mata. Apatah lagi bila kita kita kaitkan isu agama, tapi kita tangani isu agama itu dengan akal semata-mata. Ini amat berbahaya. Jadi Ustaz, adakah ia ini sebenarnya sebagai satu pilihan pribadi ataupun bersifat pribadi, ataupun ada agenda lain bila diungkitkan ataupun dibawa penerapannya pada masyarakat kita di Malaysia? Kita sebenarnya dalam Islam ni dari zaman berzaman akan ada ancaman-ancaman. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa suatu zaman bahawa kita ini akan mengikut
sejengkal, sehasta demi sehasta, sampailah kita ikut masuk lubang biawak sekalipun, kata Nabi SAW. Jadi tanyanya sahabat, ikut siapa ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Al-Yahud, Yahudi dan Nasrani. Dan kita dapat lihat bahawa hari ini kesan-kesan itu telah kita dapat lihat bagaimana agenda-agenda mereka usaha-usaha mereka dalam menyerang umat Islam dari berbagai sudut. Ada melalui pemikiran, ada dengan membawa agenda-agenda melalui cara pendidikan, dengan cara mereka mengambil usaha-usaha ulama-ulama kita dan mereka cuba untuk menukar golongan seperti orientalis misalnya, bagaimana mereka mengkaji Islam, lalu mereka membawa hasil yang berbeza. Hasil yang berbeza itu mereka bawa keluar daripada satu kajian ilmiah yang kononnya kajian ilmiah, lalu mereka persembahkan bahawa sudah ada pembaharuan, sudah ada tajdid, sudah ada satu usaha yang patut kita keluar daripada kepompong jumud kan. Mereka menggunakan, kalau ikut agama ini jumud, kalau ikut agama Islam ini berpegang pada prinsip ini, kita akan terbelakang. Walhal antara satu resepi yang cukup baik dalam kita hendak menjadi suatu umat Islam yang baik, yang cemerlang, semestinya kita mengikut apa yang disuruh oleh Al-Quran dan sunnah Rasul, sesuai dengan Al-Quran turun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan ia memberi rahmat, mercy, blessing kepada umat Islam. Okey, baik Ustaz, kita tinggalkan bicara ini seketika untuk beri ruang kepada kemaskinan berita 5 utama. Kita kembali selepas ini. Waktu sekarang 4.26 petang. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, selamat mendengarkan bernama Radio 24 Bicara Negara bersama dengan Ustaz Ahmad Fauzan, Ketua Jabatan Hal Ehwal Korporat Universiti Al-Madinah Antarabangsa, Pluralisme, Liberalisme dan juga LGBT. Kita kembali selepas ini kemaskinan berita 5 utama. Baik, kita kembali dengan program Bicara Negara di Konti. Kita bersama dengan Ustaz Ahmad Fauzan yang akan membicarakan tentang pluralisme, liberalisme dan juga LGBT. Ustaz, di negara kita ini ramai yang menginginkan kebebasan bersuara. Kononnya, saya tinggal di negara yang katanya amalkan demokrasi. Jadi, apa salahnya kalau saya jadi gay? Apa salahnya kalau saya jadi lesbian, bisexual, transgender dan sebagainya? Jadi, apakah impak yang boleh terjadi kepada negara? Mungkin kita boleh berikan contoh kepada negara-negara Islam dan juga bukan Islam yang pernah mengamalkan liberalisme, pluralisme dan juga LGBT ini di waktu-waktu yang lampau, dan apa yang akan terjadi di negara ini sendiri. Contohnya mungkin negara jiran yang mengamalkan prinsip sebegini. Pertama sekali sebelum saya ulas isu ini, suka saya ingatkan diri kita semua bahawa kesan daripada apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya berpunca daripada apa yang kita bersama dengannya, iaitu sistem demokrasi. Yang mana keberadaan kita dalam sistem ini tidak boleh dapat kita elakkan. Alangkah indahnya jika kita mungkin tidak hidup pada sistem yang mana jelas bahawa sistem demokrasi ini bukan asalnya daripada sistem Islam. Yang ini semua kena akui bahawa demokrasi bukan daripada Islam. Yang mana Barat dulu ketika mana ia nak meninggalkan kita, di sana ada agenda je. Yang ini kita patut sedar. Agenda ini akan ada sentiasa dan tidak akan pernah luput daripada pemikiran mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas mana Allah mengingatkan kita bahawa Yahudi dan Nasrani ini tidak akan sama sekali reda akan agama kita, akan kita sendiri, sehinggalah kita mengikut agama mereka. Jadi mereka tinggalkan demokrasi. Kita dapat lihat hari ini dalam konteks demokrasi, umat Islam telah bergaduh sesama sendiri. Malah yang lebih teruk lagi, orang Islam ini menggunakan hujah demokrasi untuk mereka menyuarakan apa saja. Walhal sepatutnya dalam kita berada dalam lembah-lembah yang tak berapa nak elok ni, kita kena minimize, kan? Contoh, selalu kita selalu bawa contoh bila kita terpaksa memakan daging babi, kita tak boleh panggang satu babi tu. Kalau boleh kita ambil yang basic-basic yang boleh continue kita punya jenis balik, dan kita cari makanan yang halal. Sama juga dalam demokrasi. Adakah hanya kerana hujah demokrasi maka kita boleh demonstrasi di jalanan tanpa pakaian, tanpa batasan? Adakah ini kerana ini demokrasi, ini negara demokrasi, freedom of right, kan? Kita
boleh cakap apa saja, siapa nak kahwin sesama gender pun tidak ada masalah. So di mana kita punya hakikat dalam nak menjaga agama kita? Malah sebagai umat Islam, kita perlu mendahulukan apa yang kita katakan sebagai seorang muslim bertanggungjawab untuk kita menjaga agama kita. Apatah lagi kita juga disuruh untuk menjaga keluarga kita daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi hujah demokrasi ini adalah hujah daripada pihak barat. Kenapa kita sebagai umat Islam, kita hendak menolak benda-benda yang berkaitan dengan kewajipan kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi tiba-tiba kita duk kata kita perjuangkan Islam, kita parti Islam. Tapi tiba-tiba dalam hal demokrasi, kita terlalu mengangkat sistem ini, sistem kufar ini, sehingga kita lupa bahawa kita adalah parti yang berperlembagaan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey Ustaz, bila kita bercerita tentang LGBT pula, jadi kita sebelum ini dikejutkan dengan kemunculan penulis Irsyad Manji bersama bukunya Allah, Kebebasan dan Cinta yang menimbulkan persoalan. Adakah ianya hanya kebetulan ataupun sememangnya wujud agenda yang telah pun diatur oleh pelopor-pelopor gerakan liberalisme dan juga pluralisme di negara ini untuk memesongkan akidah umat Islam dengan membawa masuk pemikiran songsang, contohnya Irsyad Manji? Dalam isu Irsyad Manji ni sebenarnya saya rasa di sana ada concern daripada pihak Islam sendiri ataupun Muslim society di Malaysia juga menyuarakan hal ini. Hatta daripada pihak JAKIM sendiri, pegawai-pegawai JAKIM yang kadang-kadang mungkin di kalangan kita terlepas pandang hal ini. Saya rasa benda ini harus kita tekankan. Perlu ada pengawasan, perlu ada campur tangan daripada pihak negara kita. Apatah lagi kita menjadi negara contoh kepada negara-negara Islam yang lain. Dan dalam hal ini kita dapat lihat jelas Irsyad Manji ini satu bentuk ataupun contoh yang mana terkesannya dia, influence-nya dia dengan pemikiran barat, iaitu liberal. Dan saya suka kaitkan liberal ni dengan orientalis. Orientalis inilah yang membawa idea-idea ini dalam masa yang sama. Aliran-aliran ini wujud pemikiran-pemikiran Islam di barat. Contoh kita mungkin ada di kalangan cendekiawan kita yang mungkin ada pengalaman belajar, macam contoh di Oxford, kan, ada yang mungkin di St Andrew, Birmingham. So di sana dalam mereka hendak menyampaikan Islam, nak kaji Islam, di sana ada satu agenda, mereka cuba untuk memasukkan jarum ataupun racun kepada umat Islam untuk dikaji bahawa, contoh saya ambil contoh, Al-Quran perlu ditafsir semula, dah tak sesuai pada zaman yang cukup moden ini. Ini antara satu benda yang kebanyakan daripada kita kadang-kadang terkesan tapi kita terlepas pandang. Mereka menggunakan idea-idea ingin mengkaji Islam secara progresif, ingin membawa agenda tajdid, memperbaharui gaya pemikiran yang baru dalam dunia moden ini. Lalu dikatakan bahawa perlu dalam konteks yang sesuai, lalu dalam konteks yang sesuai dengan masa, gaya moden dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, dalam apa jua hal kita tetap terikat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, kita bersama dengan Encik Zaini di Thailand. Halo, Assalamualaikum Encik Zaini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Terima kasih saudara Zaini. Saya belum dapat doktor lagi satu pembetulan, yang doktor tu Dr. Fadlan, pengurusi ilmu. Tapi insya-Allah doakan. Sebagaimana perlunya Encik Zaini doakan juga kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kena tambah tu sahabat Nabi. Orang Syiah je yang tak yang kutuk-kutuk sahabat ni. Tapi mungkin saudara Zaini tak mengaku dia Syiah, wallahu alam lah. Baik, sebab saya perhatikan ini kali kedua saya bersama bernama, dan saya dapat lihat bahawa bila saudara Zaini bertanya ni, dia suka kaitkan dengan Wahabi. Semacam ada satu permusuhan dengan Wahabi, wallahu ta'ala alam. Sebab yang saya tahu yang ada musuh Wahabi kuat ni orang Syiah lah. Biasa yang ada cukup sensitivity untuk concern pasal hal ini adalah Wahabi. Akan tetapi Wahabi ni pun saya tak tahu apa benda. Mungkin dikaitkan dengan Wahabi atas benda-benda khilafiyah mazhab dan sebagainya, yang saya rasa perlu kita berlapang dada.
dan orang masyarakat Islam Malaysia pun bukan 100% ikut mazhab Syafi'i. Dan ini cukup jelas. Dan saya rasa tidak perlu timbul isu Wahabi ke, yang ni ikut Wahabi ke dan sebagainya. Cuma saya pelik bila dia kaitkan dengan isu LGBT ni pun juga ingin dikaitkan dengan Wahabi. Saya cukup pelik. Ini saya rasa ada satu sanksi, ada satu penyakit dalam diri dia untuk tidak boleh mendengar perkataan Wahabi ini sendiri. Mudah-mudahan melalui pembacaan Cik Zaini mungkin boleh dapat hal ini. Cuma saya pelik bila kaitkan dengan saudara yang telah menaikkan ABIM dalam konteks dakwah. Kalau dilihat daripada sejarah ABIM itu sendiri, saya tidak melihat bahawa di sana ada kecenderungan yang dikatakan Wahabi. Malah saudara, kita sebutlah saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dalam usaha dia nak memartabatkan dakwah di Malaysia, tidak pula dia bawakan agenda-agenda Wahabi seperti yang diwawarkan. Malah dia lebih kepada menggembeling tenaga untuk menyampaikan anak muda, youth kan. ABIM tu dia tackle anak muda agar lebih dalam konteks menyampaikan dakwah. Malah dia sendiri telah mengangkat dalam apa jua isu yang dibawa, mengangkat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini tidaklah dikenali sebagai Wahabi. Jadi di sana ada satu clash of understanding yang mungkin saudara Zaini perlu perbetulkan, oleh kerana dia mungkin obses dengan perkataan Wahabi ni. Mungkin dia cuba nak kaitkan isu LGBT ni pun juga dengan Wahabi. Sebab Wahabi ni lebih kepada isu mazhab ya, bukan isu-isu yang berkaitan dengan agenda-agenda fikrah pada barat ni. Wallahualam. Okey. Silakan Ustaz. Mungkin ada perkongsian yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan tuntutan dari sesetengah pihak yang mengatakan kenapa tak boleh, saya ini kan hidup dekat negara yang terbuka, negara yang katanya ada demokrasi, saya nak kahwin dengan pasangan saya yang sesama jenis, dan adakah ini pernah terjadi di negara Islam yang lain dan hancur ataupun mungkin akan terjadi perkara yang sama pada kerajaan-kerajaan Islam dan bukan Islam pada negara moden ini. Kerana kita ambil contoh Presiden Barack Obama dalam kemenangan untuk penggal kedua mengatakan terima kasih kepada golongan gay, kepada golongan lesbian di atas sokongan mereka. Itu di negara barat. Di negara yang sekarang sedang rancak dengan protes umat Islam dan sebagainya, di Perancis contohnya, juga di parlimen mereka baru-baru ini mengatakan ya boleh anda berkahwin dengan pasangan sesama jenis. Okey. Sebab itu saya tekankan tadi Saudara Ammar tentang bagaimana pentingnya kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga ijma' para sahabat, ijma' ulama'-ulama contemporary juga dalam hal hari ini. Semestinya isu ini dibahaskan, dan saya tidak menganggap bahawa isu hendak menghalalkan gay, menghalalkan lesbian ini perlu menjadi pembincangan para ulama, sebab ia memang tidak boleh, dan malah ia tak perlu kepada fatwa pun. Ia tak perlu kepada fatwa. Benda ini sudah termaktub dalam Al-Quran, sudah termaktub dalam Sunnah Nabi SAW. Dan juga Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tuhan dah sebut bahawa kita dijadikan ini manusia pasangan, lalu membiarlah kita terbinalah jalinan-jalinan antara zuriat-zuriat antara kita semua. Jadi bagaimana kita hendak apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah sunnah Nabi menggalakkan kita kahwin ramai lagi bagus kan. Kan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Sahabat pun banyak kahwin. Jadi benda ini dapat dilihat bahawa di sana anjuran ataupun sunnah Nabi atau fitrah manusia ialah kembali kepada fitrah ialah dengan berkahwin. Macam mana nak berkahwin dengan mendapatkan zuriat yang baik melalui keturunan yang baik, seperti mana yang hadis Nabi nak berkahwin kena ada 4 perkara. So ini semua adalah dalil-dalil evidence yang proof yang menunjukkan bahawa Islam adalah satu agama yang cukup baik, iaitu solid lah, complete, comprehensive. Bila kita nak kata gay, lesbian, di sana ada kajian-kajian selepas itu berkaitan dengan AIDS dan sebagainya, jelas menunjukkan bahawa Islam datang dengan agama yang rahmat dan menjaga maqasid syariah. Yang mana mungkin kita akan boleh sentuh sedikit tentang maqasid syariah yang 5 itu. Di sana bila kita merujuk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, jelas menunjukkan bahawa the protection of objektif of syariah. Di sana ada protection kepada 5 benda. Di sana ada satu anjuran dan galakan untuk establish 5 perkara ini. Wallahualam.
Ustaz, kita bersama dengan Encik Alias di talian. Halo, Assalamualaikum Encik Alias. Wallahualam. Baik, terima kasih Encik Alias. Itu pendapat daripada Encik Alias, Ustaz. Janganlah kita ambil contoh daripada apa yang dilaporkan di media-media cetak, media elektronik, kerana banyak memaparkan gambar wanita, fitnah dan sebagainya. Jadi semua kita kena muhasabah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Adakah ini juga salah satu contoh pluralisme dan juga liberalisme? Itu sebenarnya berbalik kepada kita punya ketakwaan kita. Dalam masa yang sama, kita dapat lihat ancaman-ancaman barat juga dalam hal kita membahaskan isu aurat dan sebagainya. Mereka mengatakan bahawa ada grup-grup yang bangkit menyuarakan bahawa menutup aurat tidak wajib, antara contohnya Sister in Islam. Ini amat menduka cita kan. Perlu ada pantauan, perlu ada satu dialog yang mungkin bersifat ilmiah di antara cendekiawan Islam dengan kelompok ini yang mungkin memahami Islam secara liberal. Okey. Dan bila bercerita tentang liberal ni, ada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Pasal 4 Perkara 11 yang mengawal ataupun menyekat pengembangan apa-apa doktrin ataupun kepercayaan agama terhadap penganut beragama Islam. Malah sebarang permohonan penganut Islam untuk murtad tertakluk di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 61/3/B di mana elemen pentadbiran agama Islam negeri. Tetapi kenapa masih ada ramai yang pertikaikan tentang perkara ini, Ustaz? Yang mempertikai itu saya rasa dia orang ni ada masalah. Masalah dari segi hasad. Saya rasa benda ini kita patut pujilah kerajaan kita, masya-Allah. Mudah-mudahan kita kekalkan suasana harmoni, suasana kita mempertahankan agama Islam. Kita cukup risau jika akan datang tidak ada lagi suatu usaha, maksudnya dia akan jadi loose dalam kita hendak protect agama Islam itu sendiri. Dan kita dapat lihat dalam Perlembagaan Persekutuan Pasal 4 Perkara 11 yang mengawal atau menyekat pengembangan apa doktrin atau kepercayaan agama terhadap penganut beragama Islam. Di sana jelas menunjukkan ada satu orang kata guideline ataupun usaha kerajaan yang orang kata kerajaan sekular ni. Rasa kalau kerajaan sekular dia tak letak ni kot, clause ni kot, lantak engkau lah nak jadi kafir ke apa kan. Jadi sebab kerajaan Islam lah, di sana ada satu consultation yang secara komprehensif mengambil adaptasi daripada objektif syariah, yang mana objektif syariah yang antara yang pertama ialah menjaga agama. Sebab itu kita dilarang murtad. Kenapa kita dilarang murtad? Kenapa kita ditegah untuk murtad, malah ada ancaman untuk pada zaman Nabi SAW dan juga perbincangan yang panjang tentang memerangi orang murtad ialah kerana ingin menjaga agama. Malah kita ada satu orang kata step. Kalaulah contoh na'udzubillah orang lain nak apply jadi seorang Kristian. Sebenarnya kalau ikutlah hukum, bila dia dah hati dia dah Kristian, cuma dia nak apply nak jadi official je. Maksudnya mungkin di sisi Allah dia dah murtad. Mungkin dia kat rumah tu dia dah sembah ke apa kan. Cuma dia nak tukar nama ke. Jadi mungkin di sana ada satu blocking daripada kerajaan Islam kita ni. Alhamdulillah, bila masuk perbicaraan mungkin di sana ada permunian akidah. Lalu dipanggil, dicerahkan balik, disyarahkan balik, kita panggil cendewan kita yang bertugas, cuba yakinkan balik betul ke kamu. Alhamdulillah benda ini dapat kita tangani. Kita mungkin boleh kurangkan, subhanallah. Sebab tu benda ni kita patut ambil satu iktibar bahawa satu usaha yang baik yang patut kita appreciate apa yang dibawa oleh kerajaan. Itu menandakan bahawa kerajaan kita ni sebenarnya memelihara sebenarnya agama Islam. Subhanallah. Dan kita bukan bila kita buat satu comparative study antara Indonesia dengan Malaysia, di sana cukup untuk kita expresskan kita punya gratitude, kesyukuran kita, thankfulness kita kepada Allah dan juga kerajaan kita sendiri. Kita dapat lihat di Indonesia cukup jelas satu orang kata gaya hidup ataupun gaya pentadbiran yang semacam menggalakkan bentuk liberalisme. Maksudnya boleh amalkan. Seolah-olah kalau seorang mereka mengatakan iklan, malam ni malaikat Jibril akan mengajar kat rumah saya. Tak ada masalah. Tidak ada satu kekangan, tidak ada satu serangan untuk menangkap orang tersebut. Malah Syiah sendiri berkembang dengan pesatnya di Indonesia. Malah ada juga Nabi perempuan.
di Indonesia banyak dan bermacam-macam ragam di Indonesia. Boleh buat apa saja mereka suka. Berbanding dengan Malaysia, kita ada satu pantauan, kita ada majlis raja-raja yang menjaga agama, kita ada JAKIM, kita ada YADIM dan sebagainya untuk kita pantau aktiviti-aktiviti yang mana jelas apa yang lari daripada Quran dan Sunnah, kita tangkap dan kita cuba islah. Bukan kita tangkap masuk je sesat selama-lamanya. Dan itu yang dikatakan tadi, kita ada peruntukan perlembagaan. Yes, kita ada peruntukan perlembagaan. Ustaz, bila kita berbicara tentang perkara ini, prinsip maqasid sering dijadikan rujukan. Kalau boleh kita kongsikan dengan pendengar, apa maksud maqasid ini, Ustaz? Baik. Hal ini tidak ditimbulkan pada zaman Nabi SAW. Mungkin benda ini baru. Apatah lagi mungkin zaman sekarang mungkin kita tak berapa kenal perkataan maksad ataupun maqasid. Sebab zaman Nabi turunnya wahyu, adanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kemudiannya ada kajian daripada sarjana-sarjana Islam, ada kajian daripada cendekiawan kita, ulama-ulama kita yang muktabar, lalu mereka singkapkan, mereka rungkaikan syariat Allah ini yang ada dalam Quran, ada dalam Sunnah. Di dalamnya terdapat apa? Terdapat objektif. Di dalamnya terdapat satu, apa orang kata, purpose, kan? Ada tujuan. Kenapa Allah haramkan zina? Untuk menjaga nasab, keturunan. Kenapa Allah haramkan mencuri? Untuk menjaga harta. Kenapa Nabi menceritakan tentang isu-isu murtad, perangi murtad dan sebagainya? Kerana hendak menjaga agama. Kenapa haramnya dadah? Kerana hendak menjaga akal. Hal ini termasuk dalam rahmatan. Agama turun, wahyu turun untuk menjadi rahmat, bukan menjadi bala. Jadi bila sebut rahmat, antara ulama yang paling hebat dalam membahaskan isu maqasid syariah ini, objektif syariah ini adalah Imam Asy-Syatibi. Dalam kitab dia Al-Muwafaqat membahaskan hal-hal ini. Dan kalau dalam universiti pun sekarang, subjek maqasid syariah ni subjek khusus untuk kita fahami bagaimana agama membawa Al-Quran dan Sunnah itu, syariat itu, dengan menjaga 5 perkara. Yang pertama, agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga maruah dan menjaga harta. 5 benda ini bila lihat daripada Quran, kenapa Quran larang, kenapa Quran suruh ni, kenapa Tuhan suruh bayar zakat, juga untuk harta. Hal ini dia panggil recycle dan akan berpusing. Dan bila orang faham maqasid syariah ni, mereka akan faham bahawa agama ini satu agama yang syumul, komprehensif, very diversity dan sesuai untuk zaman dan tempat dan seluruhnya kepada umat Islam seluruhnya sehingga hari kiamat, insya-Allah. Baik Ustaz, kita sebenarnya kalau boleh kita ingin panjangkan, tapi waktu tidak mengizinkan kita untuk hari ini. Tapi terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fauzan untuk topik hari ini, pluralisme, liberalisme dan juga LGBT. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sebelah sini ke Mas Kini Berita dalam Berita 24 pukul 5 petang.